Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita teruskan pelajaran kita matematik. 5 kemahiran, 5 PMA. Okey. Hari Isnin hari itu cikgu dah terangkan berkaitan dengan pengguna. Hari ini cikgu nak teruskan dengan simpanan dan juga pelaburan. Ingatlah, bab yang kita belajar sekarang ni ialah berkaitan dengan matematik pengguna. Matematik pengguna. Okey. Matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan juga hutang. Okey. Ini yang cikgu dah terangkan sikit. Ini cikgu dah terangkan sikit apakah yang dimaksudkan dengan pengguna. Okey. Itu cikgu hari Isnin tu cikgu dah terangkan berkaitan dengan pengguna. Hari ini kita nak teruskan dengan simpanan dan juga pelaburan. Okey. Bila dikatakan sebagai simpanan, simpanan ialah contohnya banyak. Yang pertama sekali kita pergi kepada duit lah. Kita simpan duit. Yang kedua kita simpan emas. Yang ketiga kita simpan pelaburan. Duit pelaburan kita. Okey. Dan juga ada yang kita buat simpanan secara fixed deposit. Maksudnya kita letakkan simpanan tersebut dan kita tak ambil duit simpanan tersebut selama beberapa tahun. Ada juga simpanan dalam bentuk emas berketul-ketul. Ada juga. Begitu juga dalam bentuk simpanan emas perhiasan. Ada juga. Ada juga token-token yang besar-besar disimpan bukan sahaja di dalam negara tetapi di luar negara pun disimpan. Dia buat simpanan iaitu simpanan tetap. Duit yang dia ada tu dia letak simpanan tetap, dia akan dapat dia punya commission ataupun dipanggil sebagai dividen ataupun bunga. Okey. Kita tengok yang pertama dulu, simpanan. Kalau kita tengok yang berkaitan dengan simpanan, simpanan ialah wang yang disimpan untuk kegunaan pada masa hadapan. Bila dikatakan sebagai pada masa hadapan, dia kira ini pagi, okay, masa hadapan, mungkin tengah hari saja, mungkin petang, mungkin esok, lusa dan sebagainya. Ini yang dinamakan sebagai simpanan untuk kegunaan di masa depan. Ada juga yang pekerja-pekerja di syarikat-syarikat tertentu, tak kira syarikat swasta ataupun kerajaan, dia ada simpanan untuk hari tua yang kita panggil sebagai KWSP. Pada umur 50 tahun ataupun 55 tahun, barulah duit itu boleh dikeluarkan untuk kegunaan hari tua. Kita pun dah tak larat, kita pun dah tak kerja, jadi kita gunakan duit simpanan yang kita dah potong tiap-tiap bulan semasa kita kerja dulu, muda-muda dulu. Okey. Yang tu berkaitan dengan simpanan KWSP untuk kegunaan di hari tua. Okey, tak kira akaun simpanan apa pun, janji dia simpan duit di dalam bank. Biasanya dia simpan duit dalam bank. Kalau simpanan dalam bentuk KWSP itu untuk hari tua, dia simpan dalam simpanan di KWSP. Okey. Akaun simpanan. Okey, kalau kita tengok sini, akaun simpanan biasanya kita buka di bank lah. Cikgu dah beritahu itu. Kita ada banyak bank di dalam di negeri Perlis ni. Kalau yang bank yang paling famous sekali di
oleh dia ada dua lah yang paling ramai sekali, iaitu di Maybank ataupun CIMB. Maybank warna kuning, CIMB warna merah. Okay. Pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarang amount dan tiada tempoh simpanan yang tetap. Okey, maksud dia kita boleh buat akaun simpanan dan kita letakkan duit simpanan itu tidak tetap lah. Kalau fixed deposit, kita tetap 1 tahun, lepas tu baru kita boleh ambil. Yang ni tak kira kita masukkan duit dan kita keluarkan duit, tak kira masa. Kita boleh keluarkan ataupun masukkan duit untuk simpanan. Wang yang disimpan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Sama ada melalui kad ATM ataupun melalui counter bank. Sekarang ni kita tak pergilah counter sebab kita dalam pandemik COVID-19. Kita tidak digalakkan berurusan di counter. Jadi kita boleh keluarkan duit melalui mesin ATM ataupun kita boleh keluarkan duit melalui transfer duit online banking. Okey. Kadar faedah berdasarkan jumlah dan tempoh simpanan. Biasanya selepas tahun akaun simpanan kita, bank akan memberi faedah ataupun keuntungan ataupun dividen. Faedah ni kalau mengikut Islam haram lah faedah. Tetapi kalau kita buka akaun simpanan Islamik, kita buka akaun simpanan Islamik, tak ada masalah sebab dia telah dijamin bebas daripada riba. Okay. Kalau kita masuk kepada akaun simpanan konvensional, iaitu bukan Islamic account, jadi dia termasuk dalam riba. Okey, pandai-pandailah kita nak buka akaun. Okey, biasanya kalau cikgu akan buka akaun di bank-bank yang menawarkan akaun Islamik. Okey, itu yang pertama, akaun simpanan. Yang kedua, kita ada akaun simpanan tetap. Okey. Apa itu akaun simpanan tetap yang kita panggil sebagai fixed deposit? Fixed deposit. Wang perlu disimpan untuk satu tempoh tetap seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Kalau kamu rasa kamu ada duit lebihan, kamu nak dia punya faedah ada, setelah kamu masukkan duit, katakan kamu masukkan duit sebanyak RM1,000 pada bulan Januari, dan kamu nak keuntungan di hujung tahun, katakan keuntungan dia kamu masuk akaun Islamik ni, kamu akan dapat dividen di hujung tahun, dia bagi kepada kamu ialah 4%. Bergantung kepada bank, dia tak tetap. Kadang-kadang dia dalam Islamic account dia tak tetap. Mungkin dia akan bagi kepada kamu 5%, mungkin dia akan bagi kepada kamu 4%, mungkin dia akan bagi kepada 3%, bergantung kepada prestasi ataupun keuntungan yang dicatatkan oleh bank pada hujung tahun. Yang ni yang kita namakan sebagai akaun simpanan tetap. Akaun simpanan ni bukan saja kita boleh simpan di bank, tetapi juga kita boleh simpan di mana-mana cawangan tabung haji. Contohnya tabung haji. Kalau kita tengok tabung haji, dia dari segi keuntungan, dari segi pelaburan, dari segi urusan dalam urusan perbankan, ataupun urusan simpanan ni, dia telah disahkan sebagai halal, iaitu tidak ada unsur-unsur riba. Segala bentuk pelaburan
semuanya melibatkan pelaburan yang Islamik, tidak melalui sistem yang tidak Islamik. Jadi akaun yang kita simpan dalam tabung haji selamat daripada riba. Ini contohlah akaun simpanan di tabung haji. Ini untuk urusan pergi haji. Dan juga kalau kamu nak simpan di tabung haji, kamu akan dapat dividen ataupun keuntungan yang agak tinggi berbanding dengan bank-bank. Okey. Akaun simpanan tetap ni pula kadar faedahnya biasanya lebih tinggi daripada akaun simpanan biasa. Kalau akaun simpanan biasa dia cuma bagi dalam 1% ataupun 2%, lebih kuatlah 2% untuk setiap tahun. Tapi bagi akaun fixed deposit, akaun tetap ni dia akan bagi lebih daripada 1% ataupun 2% lebih. Contohnya dia akan bagi 3.75% daripada simpanan. Kalau kita simpan 1,000, kita dapatlah 3% dalam kamu kira lah 3, nanti kita akan belajar kira macam mana kita nak kira peratus keuntungan yang kita dapat hasil daripada kita simpan di dalam akaun simpanan ataupun akaun simpanan tetap fixed deposit. Jadi kita akan belajar mengira. Okey, itu yang berkaitan dengan akaun simpanan. Okey, akaun simpanan biasa dan juga akaun simpanan tetap. Satu lagi akaun yang cikgu dah terangkan dulu. Okey, sikit ni tengoklah. Yang kita namakan sebagai akaun semasa. Ada beza di antara akaun simpanan tetap dengan akaun simpanan biasa. Okey, akaun semasa ni, simpanan ini digunakan untuk tujuan peribadi dan perniagaan. Okey, biasanya orang yang bisnes yang ada perniagaan, yang kamu buka bengkel, kamu kena buat satu akaun semasa. Akaun semasa ni cukup penting kerana memudahkan urusan kamu membeli barang-barang untuk spare part motor. Pengeluaran wang dengan menggunakan kad ATM, cek dan saluran lain seperti perbankan internet. Okay. Yang beza di sini, akaun semasa, kelebihan dia daripada akaun simpanan yang lain, akaun simpanan biasa ni ialah dia boleh menggunakan cek. Cek ni ialah kamu diberi satu buku cek ataupun buku yang kamu tulis di situ dan kamu boleh tukarkan kepada seolah-olah macam duit. Okey. Pihak bank tidak akan memberi faedah kepada penyimpan, sebaliknya mengenakan caj perkhidmatan. Untuk akaun semasa, okay, dia tidak bagi kepada kamu dividen ataupun bunga ataupun dia punya persen dari segi keuntungan kerana dia memberi perkhidmatan. Akaun semasa ni ialah perkhidmatan. Jadi dia akan kenakan kepada kamu bayaran untuk cek, bayaran untuk membeli buku cek dan juga perkhidmatan untuk menukarkan cek daripada kertas kepada wang. Okay. Jadi kamu kena bayar kepada bank perkhidmatan yang telah dikenakan kepada kamu. Perkhidmatan itu ialah memudahkan kamu berurusan dengan pemborong alat-alat ganti motosikal. Okay. Jadi faedah kamu tak dapat. Jadi kamu kena beza lah. Ada beza di antara 3 akaun ni untuk kamu belajar. Okay, akaun simpanan tetap dan juga akaun semasa. Okey, pemegang akaun Semari. Halo Semari. Okey, sekarang ni kita tengah memperjelaskan tentang 3 jenis akaun, iaitu akaun simpanan tetap dan juga akaun semasa.
tiga jenis akaun ni dia ada beza. Tiga jenis akaun ni ada beza. Yang paling ketara sekali ialah akaun semasa. Akaun semasa, kamu tidak akan dapat apa-apa dividen ataupun bunga ataupun interest daripada hasil simpanan kamu. Akaun semasa, kamu kena bayar kepada bank untuk perkhidmatan yang disediakan kepada kamu. Semualah perkhidmatan, dan perkhidmatan ATM, perkhidmatan kaunter, perkhidmatan cek, terutama cek, perbankan internet, semua kamu kena bayar bagi akaun semasa. Setiap kali pertukaran cek, kamu kena bayar. Okey, jadi ini merupakan servis ataupun perkhidmatan yang dikeluarkan oleh bank untuk kamu gunakan. Ini sebagai satu kemudahan perkhidmatan. Okey. Semawi. Semawi. Okey. Daripada muka surat 130 ni, kamu boleh membezakan tiga jenis akaun yang ditawarkan kepada kamu, dan kamu boleh buka akaun-akaun tersebut mengikut kesesuaian kamu. Kalau kamu nak buka ketiga-tiga akaun, tidak ada masalah, kamu boleh buka di bank. Kalau kamu nak buka satu saja akaun, kamu pilih satu. Kamu rasa akaun simpanan saja yang kamu nak buka, kamu buka akaun simpanan. Okey, kalau kamu rasa kamu nak simpan duit tu tak guna, kamu buka satu akaun tetap lah. Okey. Lepas tu, kalau kamu nak buka akaun semasa, kamu kena fikir lah. Sebab yang ni akaun semasa, kamu boleh, kamu tidak dikenakan interest. Kamu tidak dapat interest, kamu tak dapat dividen, kamu cuma bayar kepada bank atas perkhidmatan yang disediakan oleh bank. Banyaklah kamu boleh dapat, terutama cek kan. Tapi cek tu semua kamu kena beli. Dan kalau kamu tak cukup duit di dalam bank, kamu tulis cek, katakan kamu nak beli barang. Barang tu berharga RM100. Barang tu berharga RM100. Tiba-tiba dalam akaun bank kamu hanya terdapat RM90 dan kamu mengeluarkan cek sebanyak RM100. Ini dalam akaun ada RM90, kamu keluarkan cek untuk memberi barang spare part RM100. Jadi bila orang yang dapat cek tersebut, kamu tulis cek RM100, kamu bagi kepada pembekal alat ganti tu, dan pembekal alat ganti tu pergi ke bank untuk tunaikan cek. Bila tunaikan cek, maksudnya ataupun nak masuk akaun dia, tiba-tiba cek kamu tu ditendang. Cek tendang ini dinamakan sebagai cek tendang, di mana baki dalam akaun tidak mencukupi untuk membayar kepada pembekal tersebut. Jadi bank akan kenakan charge kepada kamu. Charge apa? Iaitu charge tidak, akaun tidak mencukupi cek tendang. Dan dia akan ada bank yang agak mesra alam, dia akan telefon kamu dulu dan minta kamu masukkan duit. Tapi ada setengah bank yang tak mesra alam, dia terus kenakan penalti kepada kamu. Mungkin penalti dia sebanyak RM100. Kena RM100. Kamu tak cukup RM10, di-charge-nya RM100. Jadi masalah lah. Jadi kamu kena pandai-pandailah memilih bank-bank yang mesra alam. Okey. Ada apa soalan yang kamu nak tanya daripada tiga jenis akaun? Okey, tiga jenis akaun. Ini penting ya, kamu nak pilih akaun tersebut. Okey. Di samping kamu membuat akaun simpanan,
bank juga menawarkan saham-saham. Okay, selain daripada bank, ada juga syarikat-syarikat ataupun syarikat-syarikat yang diamanahkan oleh kerajaan, contohnya seperti Amanah Saham Nasional ataupun PNB ni. Okay, kamu boleh melabur dalam saham-saham yang ditawarkan dalam bank pun ada. Okey, saham, kita tengok saham. Saham ditawarkan oleh sesebuah syarikat ataupun firma, tak kira apapun sekalipun, untuk mengambil modal bagi syarikat. Okey, saham ni, okey, katakan kamu ada syarikat, kamu buat syarikat, kamu pun boleh ambil saham daripada orang ramai untuk memajukan lagi, untuk memodernkan lagi bengkel. Okay. Jadi kita ada shareholder yang kita panggil sebagai shareholder. Okey. Okey. Kita ada saham. Kemudian kita ada amanah saham. Amanah saham ialah pelaburan berkelompok daripada pelaburan orang ramai menerusi satu dana amanah khusus. Amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah tertentu dan diuruskan oleh pengurus dana profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Okey. Yang ni kita namakan sebagai amanah saham. Amanah saham ni dia melibatkan orang ramai. Contohnya amanah saham Bumi Putra, amanah saham nasional yang mak dengan ayah kamu masuk, di mana keuntungannya agak lumayan. Okey, ni di antara amanah-amanah yang kamu boleh labur. Kamu boleh labur jika kamu ada duit lebihan daripada urusan bengkel kamu tu, kamu ada duit lebihan, keuntungan, kamu boleh masuk dalam saham. Saham ni lebih tinggi daripada dividen yang ditawarkan oleh akaun, tiga akaun tadi, akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan juga akaun semasa. Okey. Yang ketiga, bidang-bidang pelaburan yang kita boleh masuk ialah hartanah. Okey, pelaburan merangkumi pembelian aset tidak alih seperti rumah, kediaman, kedai, bangunan pejabat, tanah dan sebagainya. Kenaikan nilai hartanah setiap tahun menjadikan pelaburan itu lebih stabil dan memberikan pulangan yang tinggi. Pelaburan ini dapat memberi pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Okey, contoh kamu beli sebuah kedai. Okey, kalau kita tengok di Perlis ni, kedai-kedai yang didirikan, contoh di jalan depan dengan Pasaraya Taman Kemajuan. Okey, ada satu bangunan kedai, bangunan rumah kedai tu. Okey, bangunan-bangunan tu dulu ni harga dia di sekitar 500,000 ke 800,000 satu unit. Okay. Dulu ni masa mula-mula pembinaan, katakan harga dia 500,000. Sekarang ni setelah beberapa tahun, katakan 3 tahun, dia punya harga bagi rumah kedai tersebut telah meningkat daripada 500,000 kepada 1 juta. Siapa yang nak beli rumah tu asal 500,000, sekarang dah jadi 1 juta. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita dapati ramai dia dah buat kedai tu lama, dan kita dapati bahawa perniagaan yang dibuka di kedai-kedai tersebut telah meningkat naik, dan juga ramai orang telah datang ke situ, jadi menyebabkan tempat tu strategi pula, menyebabkan harga dia meningkat. Inilah pelaburan hartanah yang cukup baik.
Jadi siapa-siapa yang mempunyai duit yang banyak semua, kebanyakan orang kaya ni, dia bertambah kaya, dia akan beli rumah-rumah kedai dan dia akan biar selama setahun, 2 tahun dia akan jual dengan harga sekali ganda. Kalau dia beli RM500,000, dalam masa 3 tahun dia akan untung RM500,000 daripada satu kedai. Bayangkan kalau dia ada 10 kedai. Nanti kita akan buat pengiraan ni, pengiraan bagaimana nak dapat keuntungan daripada saham, bagaimana nak dapat keuntungan daripada saham amanah, bagaimana nak kira keuntungan daripada hartanah. Semua ni kita akan buat pengiraan. Hari ini kita belajar teori dahulu. Okey. Ada apa soalan nak tanya? Hari ini cikgu terangkan kepada kamu ada 2 benda. Yang pertama berkaitan dengan simpanan, yang kedua berkaitan dengan pelaburan. Okey, simpanan ada 3, simpanan biasa, simpanan tetap dan juga simpanan akaun semasa. Ada 3 perbezaan akaun di situ. Akaun simpanan ada 3 perbezaan. Cikgu dah terangkan satu persatu. Akaun simpanan untuk kegunaan harian, akaun simpanan tetap untuk simpanan kita jangka-jangka masa yang tertentu, kita akan dapat keuntungan. Akaun semasa untuk lebih kepada perkhidmatan. Okay. Itu juga cikgu terangkan tentang pelaburan. Pelaburan ada 3 yang utama, pelaburan dalam bentuk saham, saham amanah dan juga hartanah. Jadi pelaburan ni ialah untuk kita dapatkan pulangan yang agak tinggi. Pulangan ni. Tetapi ada setengah pelaburan ni biasanya kita akan dapat keuntungan, ada setengah pelaburan kita akan dapat kerugian. Contohnya, jika kawasan tersebut dilanda banjir, kamu beli rumah kedai, tiba-tiba kawasan tersebut dilanda banjir dan juga berlakunya peperangan. Semua hartanah akan jatuh harga. Jadi kita akan rugi. Okey, tapi biasanya kita akan sentiasa untung. Okey, ini ada 2 benda yang kita belajar hari ini, iaitu simpanan dan juga pelaburan. Pengiraan dan sebagainya kita akan masuk pada minggu hadapan. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Jika tidak ada apa-apa soalan, itu saja untuk hari ini. Semoga mendapat manfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.